Undang Hartanah. Jadi saya gunakan medium ni untuk menjawab segala persoalan yang ada lah, insya-Allah. Okey. Jadi ada soalan daripada tuan perabot kita ni. Okey, Waalaikumsalam tuan perabot . Nak panggil tuan perabot macam pelik pula kan. Okey, tak apa. So kita panggil nama dia dalam FB ni lah, perabot kita . Waalaikumsalam. Okey, soalannya, apa jadi kalau insurans takaful MLTT rumah telah berjaya habis dibayar kepada bank dan tidak berlaku apa-apa kepada penama rumah? Okey, saya rasa untuk menjawab soalan ni, Tuan Prabut kena faham konsep MRTT dan bezanya dengan MLTT. Okey, MRTT sebenarnya kita ambil yang MRTT itu kita panggil dia sebagai Mortgage Reducing Term Takaful. Kita ambil package MRTT seawal ketika kita nak buat pinjaman perumahan dengan pihak bank. Okey, so itu bezanya dengan MLTT pula. MLTT itu maksudnya Mortgage Level Term Takaful. MLTT kita tak perlu nak ambil seawal kita nak buat pinjaman baru kita nak ambil. Kita boleh ambil package MLTT tu sebelum kita buat pinjaman dengan bank lagi kita dah boleh buat. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma MRTT ni kita ambil memang kita kena ada financing assistance yang kita nak dapat ataupun package pembiayaan yang kita nak dapat daripada pihak bank, baru kita ambil package MRTT. Okay, so kena differentiate between MRTT dan juga MLTT di situ. So untuk menjawab soalan Tuan Perabot, macam pelik lah pula saya panggil Tuan Perabot. Kita pula untuk menjawab soalan tu, sebenarnya MLTT ni kalau katalah kita dah habis bayar, okay, saya rasakan mungkin apa yang Tuan Perabot nak masukkan di situ adalah MRTT kot, bukan MLTT. Sebab MRTT ni yang kita bayar seawal. Masa kita nak buat pinjaman dengan bank tu kita dah bayar awal-awal. Sama ada kita boleh masukkan bukan sum cover, dia panggil premium lah. Premium yang kita nak bayar ataupun contribution yang kita nak bayar kepada syarikat takaful. Contohlah katalah kita nak buat pinjaman sebanyak 300,000 untuk beli rumah. Okay, dan pinjaman kita tu kita nak ikat selama tempoh 30 tahun sebagai contoh. Okey, so dalam tempoh 30 tahun tu katalah umur kita sekarang ni 30 tahun. Okey, so 30 tahun nak ikat 30 tahun, maka dia punya sum covered yang kita nak ambil tu biasanya kita ambil mengikut jumlah pinjaman yang kita pohon lah. Katalah jumlah pinjaman yang kita nak mohon tadi tu 300,000 juga. Okey, jadi premium ataupun contribution yang kita perlu bayar kepada syarikat takaful adalah bergantung kepada jumlah yang kita nak insurankan ataupun jumlah yang kita nak cover tadi, which is 300,000, dan juga bergantung kepada umur kita, okay, dan juga bergantung juga kepada tenure. Tenure tu maknanya tempoh. Tempoh berapa lama pinjaman yang kita nak buat tu. Kalau misalnya kata yang saya bagi contoh tadi tu 300,000 nak pinjam selama tempoh 30 tahun dan umur kita sekarang ni 30 tahun. Okey, so maknanya by the time umur kita 60 barulah jumlah keseluruhan pinjaman tu habis dibayar lah. Tenure tu dah habis, maknanya kita punya bayaran installment bulanan yang kita bayar kepada pihak bank pun habis dibayar lah. Okey, jadi kalau macam tu saya tak pastilah berapa jumlah contribution ataupun premium yang kita perlu bayar. Okey, katalah kita dah congak-congak, kita dah check dapatkan quotation daripada pihak insurans. Insurans pun bagi quotation tu 30,000. 30,000 untuk cover 300,000 selama 30 tahun. Okey, jadi sekarang ni memang daripada awal tu lagi bila kita buat pinjaman dengan pihak bank, kita boleh masukkan premium yang perlu dibayar untuk MRTT tadi tu di dalam pinjaman kita. Itu advantage bila kita buat pembiayaan dengan pihak bank dan kita boleh masukkan premium takaful tu sebagai sebahagian daripada pinjaman kita dengan pihak bank. Jadi maksud dia di situ, instead of kita pinjam 300,000, kita dah kena pinjam kepada bank 330,000 lah. Sebab tadi 300,000 untuk beli rumah sahaja, 30,000 additional tu untuk kita masukkan sebagai bayaran premium takaful yang kita perlu bayar kepada syarikat takaful. Okay, jadi pinjaman kita tu jadi 330,000. Okay, jadi memanglah daripada awal lagi kita dah bayar habis. Premium takaful tu kita dah bayar habis kepada syarikat takaful. Dan macam mana soalan Tuan Perabot tadi, kalau katalah sepanjang tenure tu alhamdulillah kita sihat.
kita tak meninggal, kita tak kena orang kata apa TPD, total permanent disability, lumpuh kekal, dan alhamdulillah kita dapat kata apa enjoy the full 30 years tu without any difficulties lah, without any mishaps. So kita sihat walafiat sampailah habis tempoh 30 tahun tu. Okey, biasanya syarikat takaful dia ada memulangkan sedikit yang dipanggil sebagai rebate. Dia macam kita buat insurans kereta lah, macam kita pinjam bukan kita pinjam, maknanya kita beli insurans untuk coverage kereta kita. Bila kita tak ada buat claim, kita ada NCD, non claim NCB, non claim benefit. Non claim benefit maknanya untuk tahun akan datang kita dapat diskaun. Kita beli package takaful yang baru ataupun package insurans yang baru untuk cover tahun depan punya insurans kereta, dan kalau kita tak ada buat claim untuk tahun ni, maka dia ada NCB yang kita boleh enjoy untuk tahun depan. Okay, sama jugalah lebih kurang macam MRTT ni juga. Kalau katalah kita alhamdulillah sihat tubuh badan, tak meninggal, nauzubillah minta jauh kan, kalau boleh kita tak naklah meninggal awal kan. So kalau katalah alhamdulillah tak ada apa-apa masalah, kita dipanjangkan umur sampai habis tenure tu, dan selepas tempoh 30 tahun tu sebenarnya kita boleh dapat sedikit sebanyak dipanggil rebate lah, rebate ataupun pemulangan sebahagian daripada premium takaful yang kita dah bayar kepada syarikat takaful tadi. Jadi jumlahnya memang tak banyak lah. Kalau tadi awal-awal kita dah bayar RM30,000 untuk beli premium takaful tu, jadi kita kena faham RM30,000 yang kita dah pinjam untuk buat bayaran pada premium takaful tadi tu akan diguna pakai sepanjang tempoh 30 tahun tersebut untuk cover, dipanggil cover insurans yang kita ambil tu lah. Jadi bila kita dah orang kata hidup panjang, nyawa panjang sepanjang tahun 30 tahun tenure tu, kita tak ada berlaku apa-apa musibah pada kita, maka dia akan potong insurance charges, insurance charges setiap tahun, takaful charges setiap tahun tu dia akan potong. End of the day mungkin ada sedikit lah, sedikit baki yang tinggal, dan sedikit baki yang tinggal tu akan dipulangkan semula kepada kita sebagai pencarum. So itu untuk menjawab soalan Tuan Prabot tadi. Okay, alright. So saya harap dengan jawapan tu Tuan Prabot faham lah apa yang saya cuba sampaikan. Kalau tak faham nanti mungkin boleh masukkan di ruangan komen, boleh tulis kat situ, kurang faham coach. Okay, kalau tak apa-apa faham nak suruh saya terangkan selepas ni, boleh ambil nombor telefon saya 012-655-0685. Okay, insyaAllah nanti kita akan cuba menjawab pertanyaan tuan-tuan perempuan tu dalam sesi di luar daripada sesi live ni lah. Okey, saya tengok sekejap ada soalan lain yang masuk ni. Alamak. Tu masalahnya bila saya tak pakai laptop ni, laptop saya anak saya gunakan. Sekarang ni dah kena buat PDPR kat rumah kan. Dia saya gunakan handphone saja. Saya tak dapat nak tengok balik pula soalan-soalan yang keluar. Sekejap Oh, ramai yang dah masuk ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Nak kena tengok kat skrin ni pula. Okey, Cik Amy ada tanya soalan ni. Cashback developer ada cakap nak bagi tapi peguam tak tahu tapi peguam tak tahu. Jadi tapi ada sign borang untuk cashback dengan pemaju. Apa kesan jika peguam tak tahu? Okey, cashback yang nak dijanjikan oleh pemaju, biasanya urusan tu memang antara kita dengan pemaju lah. Borang yang Cik Amy sign tu, kalau boleh Cik Amy panjangkan pada saya, ambil nombor telefon saya tadi 0126550685, boleh WhatsApp dengan saya. Borang tu kalau ada, ambil gambar, WhatsApp kepada saya. InsyaAllah saya boleh tengokkan lah. Tengokkan. Tapi kalau misal kata kita tanya peguam tak tahu menahu tentang cashback yang nak dipulangkan oleh pemaju tadi tu, saya rasa lah mungkin communication between pemaju dan juga peguam panel dia tu tak berlaku lah, dia tak maklumkan. Tapi almost unlikely sebenarnya benda tu sepatutnya peguam sebagai panel kepada pemaju tu dah dimaklumkan daripada awal. Tapi saya tak pastilah apa dia punya masalah dia tak maklumkan daripada awal kepada peguam tu lah. So saya minta maaf saya tak dapat nak jawab soalan tu. Saya kena tengok dulu. Saya kena tengok dulu booking form ataupun cash rebate punya form yang Cik Amy dah sign tu, mungkin Cik Amy boleh panjangkan kepada saya. InsyaAllah nanti saya boleh cuba tengok dan jawab daripada dokumen yang dah dimajukan pada saya itulah. Okey, Puan Rita ada tanya soalan ni. Jika rumah di area mix zone, dapatkah dibangunkan untuk
peniaga kecil-kecilan, rumah di area mix zone. Untuk buat perniagaan kecil-kecilan ni sebenarnya lesen untuk kita membuat perniagaan tu tertakluk kepada PBT, pihak berkuasa tempatan. Jadi untuk Puan Rita, soalan ni saya rasa elok diajukan kepada PBT yang berkenaan lah. Sebab setiap PBT dia punya undang-undang kecil dia berbeza. Dia tertakluk kepada warta yang dikeluarkan oleh PBT masing-masing lah. Jadi macam Puan Rita ni saya tak pasti Puan Rita tinggal di mana. Jadi mungkin kalau tanya dari segi generalnya, untuk mixed development punya kawasan, maknanya mixed development ni ada rumah, ada lot komersial, ada lot kedai dan sebagainya. Jadi dalam zoning tu sebenarnya perniagaan tu dibenarkan ikut lokasi ataupun lokaliti tertentu. Setiap PBT memang dia dah tertakluk kepada dia punya zoning area masing-masing lah. Jadi boleh cek dengan PBT, pihak berkuasa tempatan, ataupun cek dengan pejabat tanah, sama ada zoning Puan Rita Haji duduk tu adalah di bawah zoning yang dibenarkan untuk meniaga kecil-kecilan. Okay, tapi kalau macam yang kita tahulah sebelum ni, ketika fasa-fasa awal PKPB hari tu, memang macam di Kuala Lumpur, di BKL telah mewartakan siapa-siapa yang nak buat perniagaan kecil-kecilan dibenarkanlah sepanjang tempoh COVID-19 ni untuk membantulah peniaga-peniaga kecil nak dapatkan rezeki dan nak orang kata apa berniaga tu tak ada masalah, cuma kita perlu dapatkan lesen khas yang dikeluarkan oleh PBT yang berkenaan tu lah. Jadi untuk menjawab soalan Puan Rita ni, saya syorkan Puan Rita kena cek dengan PBT yang berkenaan di kawasan Puan Rita nak berniaga tu. Dibenarkan ataupun tidak, itu tertakluk kepada budi bicara mereka lah. Okay, jadi itu untuk menjawab soalan Puan Rita. Okay, alright. Tuan Mahat. Okay, Tuan Mahat Kelana ada tanya soalan ni. Kejap saya tengok. Okay, sekarang ni ada 3 soalan Tuan Mahat nak tanya ni. 1, pemaju menggalakkan guna peguam depa. Tak apa ke coach? Okey, tak ada masalah sebenarnya. Memang pemaju ni biasanya bila kita beli rumah dengan pemaju, kita kena faham. Setiap pemaju ni dia ada dia punya panel peguam. Panel peguam yang mereka dah lantik daripada awal lah. Okay, jadi kalau katalah dia minta kita berurusan untuk beli rumah tersebut daripada panel peguam dia, itu adalah satu kebiasaan. Dan kalau tanya dengan saya ada masalah ke tidak, bagi saya sebenarnya benda tu tidak menjadi satu masalah pun. Dan dah memang jadi satu perkara yang lumrah. Dalam mana-mana urusan jual beli dengan pemaju memang menjadi satu perkara yang lumrah. Kita perlu berurusan dengan panel peguam yang dilantik oleh pemaju. Tapi kalau katalah kita nak gunakan peguam kita sendiri, benda tu sebenarnya tak pun menjadi satu kesalahan, tidak menjadi kekangan. Kita boleh je nak lantik peguam kita sendiri dan berurusan dengan peguam kita sendiri. Cuma dia ada advantage dan ada disadvantage dia lah. Okay, advantage-nya bila kita lantik peguam kita sendiri, maka peguam kita boleh menjadi what we call check and balance lah. Kita boleh orang kata apa, communicate dengan pihak pemaju melalui peguam dia. Kita boleh orang kata memastikan tidak ada apa-apa masalah yang berlaku di antara pihak pemaju dan juga tuan sebagai pembeli. Jadi itu antara advantage yang ada lah. Ada check and balance di situ. Maknanya peguam yang mewakili pihak tuan sebagai pembeli, dia akan memastikan bahawa hak dan keistimewaan tuan sebagai pembeli di bawah perjanjian jual beli tersebut adalah terjagalah. Okey, itu sebenarnya advantage untuk kita lantik peguam kita sendiri. Okey, disadvantage-nya adalah untuk lantik peguam kita sendiri kita perlu keluarkan kos atas kita sendirilah. Sebab biasanya kalau kita ambil peguam yang dilantik ataupun panel peguam yang diminta oleh pemaju tadi, biasanya pemaju akan berikan dipanggil subsidi untuk membayar yuran guaman yang dikenakan. Okey, yuran guaman yang dikenakan ni biasanya tertakluk kepada dipanggil perintah saraan guaman ataupun SRO lah. Okey, jadi kita kena bayar legal fee kita kalau kita lantik peguam kita sendiri. Kalau kita gunakan peguam panel dengan pemaju ni, advantage ni adalah pemaju yang bayarkan. Yuran guaman tu kita tak perlu bayar lagi dah. Kita cuma orang kata bayar dia punya disbursement. Kalau adalah disbursement yang berkenaan tu kita bayar kepada peguam yang pemaju lantik tadi. Tapi untuk yuran guaman ataupun legal fee kita tak perlu bayar dah. Sebab biasanya peguam yang dilantik oleh pemaju, panel peguam dia tu memang pemaju akan menanggung
segala kos guaman yang berkenaan dengan yuran guaman tadi itulah. Okey, soalan yang kedua, untuk LPPSA tu ada juga letter offer sebelum sign SPA, takrif letter offer. Letter offer ni macam kita punya surat tawaran pinjaman lah. Kena faham pinjaman yang kita buat dengan mana-mana pun, tak kisahlah LPPSA ke dengan bank ke, sebelum kita nak menerima tawaran pinjaman tersebut, memang kita perlu menandatangani surat tawaran pinjaman terlebih dahulu. Kita kena tanda tangan surat tawaran pinjaman terlebih dahulu dengan pihak LPPSA maupun pihak bank. Bila dah tanda tangan letter offer, barulah kita akan tanda tangan pula perjanjian pinjaman ataupun loan agreement. Okay? So dia ada dua step yang berbeza. Pertama, sebelum kita nak sign perjanjian pinjaman, kita kena sign dulu letter offer. Itu ibarat macam sebelah kaki kita dah masuk. Okay? Sebelah kaki kita dah masuk. Kita sign letter offer, kita dah masuk sebelah kaki untuk beli rumah tu. Okey, tapi dengan letter offer tu tak cukup. Dia kena tanda tangan pula, sebab terma dalam letter offer ni very straightforward dan very simple lah. Okey, dia kena pula di couple together ataupun diikuti dengan perjanjian pinjaman yang kita perlu tanda tangani dengan pihak pemberi pinjaman tadi. Okey, kalau katalah buat pinjaman dengan LPPSA, maka perjanjian pinjaman tu kita kena tanda tangan pula dengan LPPSA. Okey, so bila kita dah sign letter offer, dah masuk sebelah kaki, untuk masuk kaki yang sebelah lagi tu, kita kena sign juga perjanjian pinjaman pula dengan pihak LPPSA. Jadi itu normal, memang biasalah, memang daripada dulu lagi memang macam tu. So tak ada benda yang pelik pun sebenarnya, sama je. Semua panel takaful MRTT, LPPSA confirm ya tuan, mereka cover semua jika ada apa-apa berlaku ke atas peminjam pada masa hadapan. Dia bukannya cover semua, dia cover untuk kematian. Cover untuk kematian. Kalau cover semua, katalah kata apa, kita kena penyakit kritikal, kita kena kanser, na'udzubillah, tak jauh lah. Tak meninggal lagi pun dia dah cover. Tak, dia hanya cover untuk kematian. Kematian dan tak silap saya lumpuh kekal, untuk TPD, Total Permanent Disability. Itu untuk MRTT takaful lah yang kita ambil dengan panel insurans yang dah ditetapkan oleh what we call LPPSA. Dan ada satu lagi insurans. Okey, MRTT dengan insurans kebakaran, fire insurance, itu dua perkara yang berbeza. Kena faham kat situ. Insurans kebakaran adalah polisi lain. Insurans kebakaran untuk rumah tu, itu polisi lain, yang mana dia bukannya termasuk di bawah MRTT. MRTT itu polisi lain. Okey, jangan ingat kita sign satu keping kertas ataupun satu agreement, semua benda di cover kat dalam tu. Tidak. Dia hanya tertakluk. Sebab tu saya kata kena baca. Kena baca dulu, kena baca, kena fahamkan apa benda yang ada dalam tu dan apa yang di cover, kena fahamkan dan kena baca dulu. Okey, so nak jawab pertanyaan tu, kalau katalah di cover semua benda, senanglah cerita, kan? Senanglah cerita, tak payahlah kita nak orang kata apa ni kan, pening-pening kepala nak kena sign itulah, sign inilah, beli yang tu, beli yang ni lah, kan? Tak ada yang too good to be true lah. Semua benda ni tak ada yang too good to be true. Kita kena fahamkan, kita kena baca dulu. Nak jadi pembeli ni, kita kena tahu apa hak kita. Nak jadi pembeli rumah ni, kita kena tahu apa terma yang terkandung di dalam surat tawaran pinjaman, dalam polisi untuk takaful tadi, MRTT, dalam polisi untuk kebakaran. Kita kena tahu apa yang di cover, apa yang tak cover. Biasanya orang-orang yang beli takaful ni, ni minta maaf cakap lah, kebanyakan orang ni dia percaya bulat-bulat apa yang ejen tu cakap. Apa yang ejen tu cakap, semua dia percaya bulat-bulat. Ejen tu kata ni cover, tu cover, ni apa kan. Lalu masuk hospital, kena penyakit kritikal ke apa ke, tengok benda tu tak ada dalam coverage. Yang dia ambil package takaful tu hanya untuk cover kematian sahaja. So itu yang menjadi satu masalah bagi orang kita ni, terlalu percaya pada orang. Terlalu percaya pada orang dan mengharapkan benda tu memang semua ada, anything under the sun ni semua cover. No such thing macam tu. Maknanya kita kena berhati-hati, kita kena fahamkan betul-betul. Jadi nasihat saya kepada Tuan Mahat, baca dulu. Baca dulu apa yang ada. Jadi untuk soalan Tuan Mahat ni, maknanya dia tak cover semua benda, dia cover hanya sesetengah perkara sajalah. Yang penting cover untuk kematian lah. Kalau kita mati, memang dia akan bayar takaful punya contribution tu, yang kita dah ambil tadi, MRTT tadi tu, dia akan bayar sum covered yang dah dibeli lah. Katalah sum covered untuk kita buat pinjaman perumahan tu untuk loan RM250,000. Maka kalau kita meninggal, loan RM250,000 tu akan dibayar oleh syarikat insurans kepada syarikat kepada LPPSA lah. So itu dia punya orang kata apa, senarionya. So kena faham kat situ. Okey, Muaz ada tanya ni. Waalaikumsalam Muaz. Okey, nak tanya untuk kes owner dalam geran dah ganti nama arwah suami. Okey, owner dalam geran dah ganti nama arwah suami.
dalam grant as pentadbir. Okey. So owner ni maknanya isterinya lah kan. So sekarang ni pentadbir ni isterinya lah. Sekarang stage tunggu queue, which sampai sekarang tak dapat respon giliran dari PTG dengan kes-kes bicara lain yang tertangguh sebab PKP sebelum ni. Nasihat coach, better tunggu je queue PTG or owner tersebut apply court order for sale. Okey, kalau tanya pendapat saya, memang urusan untuk pusaka kecil di pejabat tanah yang berkenaan lah, katalah macam kes Muaz ni, mungkin saya percaya kat Shah Alam ni kot, kat PTG ni mungkin di Shah Alam lah. So kalau katalah kita dah submit kita punya permohonan untuk dapatkan kata apa, surat kuasa mentadbir di bahagian harta pusaka kecil, kena faham bahagian harta pusaka kecil ni memang dia punya proses perbicaraan dia tu lebih panjang ataupun lebih lama berbanding dengan urusan permohonan di Mahkamah Tinggi. Okay, jadi kalau katalah owner ataupun pemohon tu tadi dia tak sanggup nak tunggu lama, jadi tak ada masalah sebenarnya. Saya syorkan boleh buat pemfailan untuk buka kes di Mahkamah Tinggi lah. Jadi kalau Mahkamah Tinggi pula dia sebenarnya tak tertakluk sangat kepada kita punya nilai harta tu. Okey, yang tertakluk kepada nilai harta 2 juta dan ke bawah tu, sekiranya memang kita nak filekan permohonan tu di bahagian harta pusaka kecil. Sebab bahagian harta pusaka kecil dia tak boleh nak uruskan urusan pusaka sekiranya harta tu bernilai lebih daripada 2 juta. Okey, itu strict rule dia lah. Itu strict rule dia. Okey, tapi Mahkamah Tinggi pula katalah sekarang ni kita nak uruskan benda tu cepat. Dan kita tahu nilai harta tu tak sampai pun 2 juta. Dan kita nak buat permohonan tu di Mahkamah Tinggi. Even katalah harta tu nilai dia baru 500,000 sebagai contoh, tak sampai pun 2 juta. Okey, jawapan kepada soalan tu sama ada boleh ataupun tidak dia nak filekan terus ke Mahkamah Tinggi, jawapannya boleh. Boleh. Dia boleh filekan terus di Mahkamah Tinggi untuk dapatkan perintah kuasa mentadbir daripada Mahkamah Tinggi lah. Jadi untuk menjawab soalan Muaz ni, kalau katalah owner ataupun pentadbir tu tak boleh nak tunggu, nak cepat, rumah tu nak dijual dengan segera, jadi sure saya mungkin boleh filekan kes tu di Mahkamah Tinggi untuk dapatkan perintah jualan daripada Mahkamah Tinggi. Sebab Mahkamah Tinggi memang biasanya proses tu lebih cepat lah berbanding dengan di pejabat pusaka kecil. Okay, so itu untuk menjawab soalan Muaz. Okay, ramai lagi yang dah join ni. Tuan Haji Wahab, Sherry, Tuan Yaakob, sahabat saya Smart Kajang. Mas pun ada. Okay, terima kasih Coach Rita Haji, terima kasih. Tuan Isnor, okay, terima kasih Tuan Isnor. ASM Property, Waalaikumsalam. Okay, PTG Bangi Coach, isteri as pentadbir. Okay, PTG Bangi memang saya ada beberapa kes, tak silap saya ada 2 kes. 2 kes saya yang difilekan di Bangi. Filing Muaz tahu kan, dia ada 2 step. Yang pertama kita kena filing melalui online. Dia ada online filing system dengan bahagian harta pusaka kecil tu. Kita dah boleh submit secara online dulu. Bila dah submit secara online tu, nanti diorang akan keluarkan extract nombor file. Bila dah extract nombor file tu, kita kena filekan pula physical document. Physical document hard copy tu kita kena filekan untuk step yang kedua lah. So step pertama buat secara online, masukkan secara online. Bila dah masuk secara online, dia ada tempoh, tak silap saya 30 hari. 30 hari daripada tarikh online tu dah difilekan, kita kena filekan pula hard copy kepada pejabat harta pusaka kecil. Kalau diulangan memang saya ada 2 kes, dua-dua tak jalan. Dua-dua tak jalan, dua-dua tengah sangkut sekarang ni. Tak silap saya dah dekat 3 bulan dah tunggu. 3 bulan tunggu tarikh bicara pun tak dapat lagi. Belum dapat lagi tarikh bicara sampailah sekarang. Ada 2 kes saya. Jadi saya syorkan kalau Muaz nak cepat, nak dapatkan perintah jualan tu segera, better buat di Mahkamah Tinggi lah. InsyaAllah Mahkamah Tinggi tu lebih orang kata apa, cepat sikit lah dia proses untuk permohonan tu. Okey, okey, ada lagi tak soalan-soalan lain? Kalau ada soalan sila masukkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan anda. Okey, sekarang ni pun ada lebih kurang 5 minit lagi lah. Saya bagi lebih kurang 5 minit lagi untuk kita bersiaran secara live ni. Okey, silakan. Silakan masukkan di ruangan komen apa-apa pertanyaan yang anda ingin ajukan. Tapi jangan pula tanya saya soalan-soalan yang tak berkaitan dengan undang-undang hartanah. Minta maaf lah kalau tanya pasal macam mana nak kahwin 2 ke, nak dapatkan perintah nikah luar kawasan ke. Itu minta maaf lah, tu saya tak boleh nak jawab lah. Itu kena pandai-pandai sendirilah.
Semalam siapa tengok TV Al Hijrah? Oh, semalam memang ada satu topik yang agak panas dibincangkan oleh apa ni Datuk Mufti Perlis Datuk Dr. Mazhar kita, dan juga ada beberapa panelis lah berkenaan dengan kata apa isu dia tu pasal tipu apa tu poligami. Tipu poligami tu yang saya tengok lah semalam, sambil-sambil duk belik-belik telefon tu tengok TV Al Hijrah punya live tu dekat telefon saya kan. Saya tengok lah, memang panas lah Saya pun saya tak tahulah nak komen apa, sebab bagi saya benda tu, topik tu sebagai satu topik tu bagus, cuma untuk dibincangkan secara umum tu mungkin agak kurang sesuai lah kurang sesuai dan agak sukar diterima oleh especially golongan apa ni ibu-ibu lah kot so yalah, bila terkait dengan emosi, ada terkait dengan unsur-unsur nak menegakkan kata apa perkara yang yalah bersangkut paut dengan hak keistimewaan apa ni apa wanita dan sebagainya. Jadi unsur-unsur seksis tu dah timbul pula kan. Jadi itulah bagi saya mungkinlah dalam rancangan live, especially yang ditunjukkan di kaca TV, kita kena berhati-hati sikit nak pilih topik tu. Topik tu mungkin kena berhati-hati sikit, dan awal-awal tu lagi dah kena mengingatkan panelis yang ada tu supaya jangan terlalu beremosional lah kan. Tak apalah, itu selingan je cerita semalam berkenaan dengan topik tipu poligami tu. Okay. Alright, ada lagi soalan-soalan? 1 minit lagi saya bagi. Kalau ada satu soalan, saya alu-alukan satu lagi soalan silakan. Nampak gaya macam tak ada je ni. Okey. Kalau tak ada, okeylah kita tamatkan saja sesi live kita pada pagi ni. Jangan risau, esok saya ada lagi seperti biasa pukul 10 pagi dalam segmen anda tanya coach jawab. Okay, jadi saya minta tuan-tuan perempuan simpan dulu soalan yang ada tu, kita bawa ke hari esok. Okay, alright, so itu saja daripada saya untuk hari ini. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah join rancangan live ni. Terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan. Saya minta maaf lah kalau ada jawapan yang saya berikan tu kurang jelas. Kalau ada pertanyaan yang nak disampaikan kepada saya melalui WhatsApp, boleh WhatsApp saya 0126550665. Okay, boleh terus WhatsApp saya. Dan insyaAllah kita akan communicate melalui medium WhatsApp pula selepas ni insyaAllah. Okay, right, tu saja daripada saya untuk pagi ni. Okay, mana yang baik itu datang daripada Allah, yang mana yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya mohon ampun dan maaf jika ada perkataan yang saya sampaikan tu mengguris hati dan perasaan tuan-tuan puan semua. Janganlah disimpan dalam hati So insyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.